Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Ekosistem pembangunan franchise negara kini dipusatkan di KUSKOP. Ekosistem pembangunan franchise negara kini dipusatkan di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, keputusan memusatkan fungsi franchise ke satu kementerian iaitu KUSKOP diputuskan oleh kerajaan. Memang betul setelah dia dipusatkan, akta franchise juga sekarang menjadi tanggungjawab Kementerian Pembangunan Usahawan. Begitu juga dengan pendaftaran, pembangunan, promosi dalam negara dan di luar negara. Dan juga program latihan turut sama dilaksanakan oleh bahagian franchise di kementerian dengan juga Pernas. Dan Malaysia Franchise Association juga adalah pemegang taruh dan merupakan sebahagian daripada ekosistem franchise kita yang juga akan melaksanakan sebahagian program franchise ini, terutama untuk expo-expo dan penyertaan di misi-misi perdagangan franchise di luar negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan ke atas perbahasan peringkat jawatankuasa bagi rang undang-undang RUU berbekalan penguntukan semula perbelanjaan tahun 2024 di Dewan Rakyat pada 25 Mac. Iwan turut menyatakan inisiatif pembangunan dasar franchise negara yang melibatkan pemurnian draft yang dibangunkan oleh KUSKOP dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup KPDN dijangka dilancarkan tahun ini. Setelah kita menerima tanggungjawab baru ini harus ada pemurnian. Contohnya kita sebenarnya belum ada dasar franchise. Di KPDN mereka juga sedang membangunkan dasar tersebut. Di Kementerian Pembangunan Usahawan juga sedang membangunkan dasar. Jadi kita akan teliti kedua-dua draft yang telah dibangunkan sebelum ini dan mudah-mudahan akan dilancarkan dalam masa terdekat ini setelah kita murnikan. Mengenai penguntukan semula perbelanjaan, Iwan berkata ia adalah untuk membiayai emolumen perpindahan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pendaftaran franchise dari KPDN ke KUSKOP. Selain itu, katanya ia juga akan digunakan untuk melaksanakan 4 program, iaitu pameran franchise antarabangsa sama ada secara fizikal atau maya, padanan perniagaan, kos ekspor bagi pendaftaran harta intelek, kos perjanjian franchise di luar negara dan kos menjalankan kajian pre-market serta latihan persediaan antarabangsa. Itu adalah program-program yang akan dilaksanakan di bawah P26 tersebut yang sebelumnya dilaksanakan di bawah KPDN. Manakala program-program sedia ada, program latihan kepada usahawan termasuk program bimbingan dan meningkatkan kapasiti usahawan franchise dan franchisee kita dalam negara juga akan diteruskan oleh Pernas. Yang mana sekarang ini kita mempunyai program Business in Transformation, skim pra-franchise dan skim franchisee induk, skim pembiayaan franchisor dan skim pembiayaan franchisee. Ini adalah antara program sedia ada di bawah Pernas yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini. KUSKOP telah memulakan tinjauan tapak untuk pelaksanaan projek Tamu Desa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah memulakan tinjauan tapak untuk pelaksanaan projek Tamu Desa iaitu program baru yang mula dilaksanakan tahun ini. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata tinjauan itu telah pun dilaksanakan di 18 tapak tamu mingguan termasuk Kota Belud, Sipitang dan Sandakan. Katanya, beliau meminta tinjauan itu dilaksanakan bukan setakat untuk mengenal pasti kos dan kesesuaian tapak, tetapi juga untuk memastikan tiada isu terkait dengan tanah tersebut yang menyebabkan projek Tamu Desa di kawasan berkenaan tidak dapat dilaksanakan.
Cuma saya meminta beberapa isu terkait dengan hal tapak itu mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum peruntukan dapat dipersetujukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan penyampaian bantuan awal pengajian sumbangan Yayasan Bank Rakyat YBR dan pelancaran koperasi Libaran Sabah Berhad sempena program usahawan madani disandakan pada 23 Mac. Di sini kita telah melancarkan koperasi usahawan Libaran Berhad. Dan saya berharap dengan pelancaran koperasi ini dapat menimbulkan minat di kalangan masyarakat Libaran untuk berkoperasi dan menjadikan gerakan koperasi sebagai satu budaya dan sebagai satu kegiatan ekonomi di daerah ini. Dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan juga telah menyampaikan ceramah-ceramah, taklimat yang diperlukan, yang bersesuaian dengan daerah ini. Dan seterusnya kita juga telah menyampaikan bantuan awal pengajian kepada 90 orang pelajar daripada kawasan Libaran dan Sandakan yang setiap seorang menerima RM500 bantuan daripada Yayasan Bank Rakyat untuk menampung sebahagian daripada perbelanjaan mereka di universiti ataupun kolej masing-masing. Iwan berkata kementeriannya akan memulakan projek Tamu Desa bagi menaik taraf kemudahan keusahawanan di kawasan tamu sedia ada atau tamu baru di Sabah dan Sarawak bermula tahun ini. Katanya, setakat ini beliau telah menerima beberapa permohonan projek Tamu Desa daripada persatuan, komuniti dan wakil rakyat, khususnya di Sabah. Atas sebab itu, beliau telah mengarahkan pegawainya bersama agensi-agensi kementerian untuk meninjau tapak-tapak yang di pohon itu. Peringkat kajian lapangan kita, pegawai kementerian saya, pegawai daripada agensi kementerian saya sedang mengenal pasti dan pada bulan April ini kita akan memuktamadkan berasaskan kepada peruntukan 19 juta ini berapa tamu yang kita boleh naik taraf, berapa tamu baru yang kita boleh sediakan kemudahannya. Dan selepas itu akan perolehannya, pelaksanaannya bermula seliwat-liwatnya awal bulan Jun dan mudah-mudahan semuanya disiapkan sekitar bulan Oktober misalnya. Supaya dalam belanjawan tahun hadapan saya perlu membuktikan masih banyak keperluan. Saya percaya masih banyak keperluan dan saya akan terus meminta daripada Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, bajet tahunan untuk tujuan ini. Dalam lawatan kerja sehari ke Sandakan, Iwan turut meluangkan masa memenuhi undangan meninjau tapak cadangan pembinaan tamu desa di Ulu Dusun, Libaran. Beliau berkata tapak itu sangat sesuai kerana bersebelahan dengan sekolah rendah dan klinik kesihatan. Projek Tamu Desa merupakan cetusan idea Iwan untuk menambah baik keperluan infrastruktur peniaga kecil dan para penjajah di kawasan luar perkadaran agar mereka boleh menikmati kemudahan yang lebih baik. Perdana Menteri bersetuju dengan cetusan ini dan seterusnya memperuntukkan 20 juta ringgit dalam belanjawan 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan daripada jumlah peruntukan itu 1 juta ringgit akan disalurkan kepada Gabungan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan. Projek Tamu Desa ini adalah inisiatif baru kita, inisiatif baru Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bermula tahun ini. Tahun-tahun sebelum itu kita tidak membuat infrastruktur, proyek infrastruktur, hanya pembiayaan bagi pinjaman dan sebagainya, latihan dan sebagainya, tapi tidak membela bangunan-bangunan usahawan di luar bandar. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan ditubuhkan bagi menyelaras pelaksanaan belanjawan pembangunan keusahawanan. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan MPUPK ditubuhkan bagi menyelaras pelaksanaan belanjawan pembangunan keusahawanan oleh agensi-agensi di semua kementerian berkaitan.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benadik berkata, sekretariat itu bertujuan memastikan semua dana yang disalurkan kepada setiap agensi di kementerian berkenaan dapat digunakan sepenuhnya dan memberi manfaat kepada pembangunan keusahawanan di negara ini. Katanya, penubuhan sekretariat penyelarasan itu telah dipersetujui dalam mesyuarat MPUPK yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pada 5 Februari. Mesyuarat telah membentangkan ataupun membincangkan 5 kertas yang dibentangkan, dan antara keputusan yang telah dipersetujui adalah supaya satu sekretariat penyelarasan dan pelaporan, dan tujuannya adalah untuk memastikan supaya semua dana ataupun belanjawan yang disalurkan kepada setiap agensi itu memberi kesan dan implikasi besar kepada pembangunan keusahawanan negara. Dalam mesyuarat itu, 5 kertas pembentangan telah dibincangkan, iaitu pemerkasaan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia, hala tuju baru program 1 daerah, 1 industri SDSI, plan strategik perusahaan mikro, kecil dan sederhana 2030, pelaporan pelan tindakan bersepadu PKS dan pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG untuk PMKS. Antara keputusan yang telah dipersetujui ialah 1 sekretariat penyelarasan dan pelaporan pelaksanaan belanjawan berkaitan pembangunan keusahawanan oleh agensi-agensi di semua kementerian ditubuhkan. Sekretariat itu akan bermesyuarat setiap bulan dan dipengerusikan oleh TPM dan SME Corp sebagai ketua sekretariat. Iwan berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat MPUPK dan pelancaran pelan strategik perusahaan mikro, kecil dan sederhana 2023-2030 di Dewan Persidangan Bangunan Perdana Putra pada 5 Februari. Iwan berkata, turut diluluskan dalam mesyuarat itu garis panduan pantas penerapan prinsip ESG untuk PMKS dan pelancaran pelan strategik perusahaan mikro, kecil dan sederhana 2023-2030 PSPMKS 2030 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Buku panduan pantas ESG untuk PMKS diterbitkan oleh SME Corp Malaysia bagi mengenal pasti kriteria asas penerapan amalan ESG oleh PMKS. Panduan pantas ini merangkumi 8 langkah mudah untuk firma memahami kepentingan ESG dalam perniagaan mereka, menetapkan objektif, mengenal pasti indikator ESG yang berkaitan dengan perniagaan mereka, menghasilkan plan tindakan kelestarian dan seterusnya, menggunakan template mudah untuk pelaporan ESG. Manakala PSPMKS 2030 pula memberi penekanan kepada aspek pengukuhan ekosistem inovasi keusahawanan yang kondusif dan persekitaran perniagaan yang mesra PMKS. Iwan berharap keputusan-keputusan dalam mesyuarat MPUPK dapat memacu penyelarasan merentasi kementerian dan rentas kerajaan persekutuan dan negeri untuk manfaat golongan usahawan PMKS di seluruh negara. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Suraini Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Zamri Saleh, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah Pung Jinze, Wakil Kerajaan Negeri Sarawak, pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan agensi berkaitan. MPUPK diwujudkan sebagai platform utama untuk membincangkan program dan inisiatif pembangunan usahawan dan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS selari dengan dasar keusahawanan negara 2030, DKN 2030 dan pembangunan Malaysia Madani.